Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2022, Cikgu. Antara cerita kegemaran saya adalah lomba kereta. Tapi saya ada satu soalan. Ya, Helmet itu, Cikgu, diperbuat, adakah ia merupakan yang kita belajar pada hari ini bahan termaju? Ya, betul, Aiman. Dia daripada bahan termaju di mana dia punya sifat dia tu ringan, tahan haba. Kalau tak nanti, kalau accident nanti pecah, hancur terus. Dengan kepala-kepala hancur lah. Ya, betul, Aiman. Okey, Cikgu, Bahan untuk termaju. segmen kali ini, apakah yang akan Cikgu kongsikan? Okey, untuk sekarang ni kita akan kongsikan soalan contoh lah. Okey, berkait dengan bahan termaju di mana saya akan fokus kepada soalan kertas satu. Okey, kertas satu iaitu kertas objektif. Kalau Aiman tahu sebelum-sebelum ni, objektif untuk satu kertas berkenaan dia ada 40 soalan dan mengandungi 4 pilihan jawapan. So hari ini kita tengok yang pertama dahulu. Okey, apa kata Aiman, kita minta anak murid kita, Baik. rakan-rakan Aiman di luar sana lah jawab. Siapa yang nak jawab? Volunteer. Okey, silakan. Atau Aiman nak baca nama siapa pun boleh. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Saya cikgu. Okey, boleh. Baca soalan dan bagi jawapan. Pertama, apakah bahan termaju? Jawapannya okey. adalah D. Bahan yang digunakan untuk teknologi termaju yang terkini. Okey, dan di sini apakah bahan termaju? Ada 4 pilihan. Kalau kita tengok sini, anggarannya sama. Yang satu ni adalah masa hadapan. Okey, bahan yang digunakan dalam industri, ini lain sikitlah, digunakan untuk kajian saintifik dan untuk teknologi termaju yang terkini. Ada perkataan termaju. Kalau kita tengok yang pertama tadi, dia punya maksud dia panjang. 1980-an, kini dan pada masa akan datang. Tapi kenapa dia tak buat di sini jawapan? Yang sini kita tengok dia punya, kita panggil keyword kunci yang utama dia. Iaitu bahan yang digunakan untuk teknologi termaju yang terkini. Okey, betul lah jawapan yang diberi pada murid kita. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Okey, siapa yang nak bantu bagi jawapan yang nombor 2? Okey, boleh angkat tangan? Siapa nak cuba? Silakan. Mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? Jawapannya D. Rintangan haba yang tinggi. Okey, jawapan yang diberi adalah rintangan haba yang tinggi. Agak-agak Aiman, betul ke tidak? Saya rasa betul lah, Cikgu. Betul. Sebab kalau nanti terbakar pula baju tu kan. Betul, Aiman. Jawapan yang tepat tu, Aiman. Kalau jawapan untuk soalan struktur atau soalan esei, insya-Allah betul lah tu. Baik, Okey, betul. so kita tengok betul ke tidak. Yang Aiman kata tadi betul, tepat jawapannya. Mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? So kita tahu, angkasawan di luar angkasa lepas, dia punya rintangan dia tinggi dan dia punya geseran dia. Geseran dan sebagainya lah, maka dia perlu rintangan haba yang tinggi. Tidak kenyal, sangat lembut. Yang ni kita nampak yang ni biasa kan. Okey, so jawapan dia betul lah D. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Yang tu dah nampak terang-terang, yang ni angkasawan. Okey, siapa nak cuba? Ada yang nak cuba? Okey, silakan. Okey, dah 2 orang angkat tangan. Okey, boleh teruskan? Saya cikgu. Okey, boleh. Ifan. Raja satu menunjukkan seorang angkasawan dengan pakaian angkasawannya. Mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? Jawapannya D. Lebih ringan. Jawapannya D. Lebih ringan. Betul? Betul, Cikgu. Betul. Okey. Murah, adakah ia murah? Tidak. Mesti mahal lah. Sebab dia rintangan haba dia tinggi sebagainya. Adakah dia menarik? Angkasawan ni menarik ke? Adakah fashion yang terkini? Boleh pakai untuk raya? Mungkin tidaklah. Yang pentingnya adalah ringan. Kalau berat nanti susahlah juga. Okey, dahlah kita punya badan kita dah ada beratnya sendiri. Okey, nak pakai juga pakaian yang lain. Okey, jawapannya mengapakah bahan termaju digunakan untuk membuat pakaian angkasawan? Jawapannya adalah lebih ringan. Okey, nampak soalan dia nampak mudah. Nampak mudah, terus dapat jawapannya, insya-Allah. Tapi kita tengok yang lebih tinggi sedikit. Okey, soalan nombor 4. Okey, ada yang nak cuba soalan nombor 4? Okay, Rabi Hantu tadi angkat tangan tadi. Okey, Rabi Hantu silakan. Raja 2 menunjukkan struktur bumbung. Okey. Apakah jenis bahan termaju yang paling sesuai untuk struktur X? Jawapannya adalah D. Teflon. Adalah di Teflon. Okey, tadi kita tengok Teflon tadi, kalau tak silap saya kita tengok kuali.
Kuali. Kuali. Tiba-tiba keluar bumbung. Adakah jawapan dia betul teflon? Tadi kita nampak kuali. Okey, kuali tu saya terang sikitlah berkait dengan kuali tadi. Dia punya teflon ni adalah untuk satu lapisan pada kuali berkenaan. Tujuan dia apa? Supaya makanan yang kita masak, makanan tidak melekat. Begitu juga dengan bumbung ni. Okey, bumbung ni kita tahulah apabila dalam keadaan hujan ke berdebu ke apa, jadi kita tak naklah air melekat pada bumbung ataupun diserap. Sebab tu dia nak air mengalir dengan biasanya, maka kita perlulah satu bahan yang boleh mengalirkan air dan juga debu lah. So kalau kita tengok sini, mungkin betul bahan komposit, getah tervulkan, gentian optik dan juga teflon. Tapi yang paling tepat untuk bumbung berkenaan, jawapannya adakah teflon ataupun bahan komposit. Okey, kalau kita tengok dua getah ni, kita tahu getah buat tayar tadi kan. Getah tervulkan dan barang-barang yang berkait dengan getah gentian optik, kita tengok macam wayar telekomunikasi. Okey, so tidak ada kaitan lah kot yang dua ni. So satu A atau D jawapannya, yang paling tepatnya adalah teflon. Supaya nak elak daripada melekat tu, cikgu. Okey, melekat ataupun diserap. Dia menyerap. Jadi dia ibarat orang panggil apa, licin. Licin yang mana sesuai lah. Bahan komposit cikgu biasa guna untuk apa? Okey, bahan komposit ni yang tadi kita beritahu tadi, contoh gentian kaca, gentian optik juga adalah duduk di bawah bahan komposit. Di mana bahan komposit, tapi yang paling mudah tepatnya adalah kerangka bangunan, bahan komposit. Kita panggil bahan yang diperkukuh. Yang tadi ada dia punya salah satu tunjuk gambar bangunan tadilah. Maknanya jangan confuse lah cikgu di antara dua jawapan betul. tu, nak dekat-dekat betul. Dekat-dekat betul sebab kita tengok macam bangunan. Tapi sebab ni istilah sini ada struktur bumbung. Yang ni kalau katakan ada orang tanya saya lah, cikgu-cikgu, kalau kita tak bagi gambar ni, adakah murid kita boleh jawab? Ya, boleh jawab tanpa bagi gambar. Tapi kenapa kita bagi gambar? Kita nak dia punya tugasan dia adalah memahami. Kalau kita tak bagi gambar, dia adalah hanya pengetahuan sahaja. Maksudnya ada dua peringkat tugasan dia lah. Ini gambaran untuk kertas satu, cikgu. Kertas satu. Dan ya, mungkin betul. selepas ini kita nak tengok pula apakah bentuk soalan untuk kertas 2, tapi kita berehat seketika boleh, cikgu? Okey, boleh, Aiman. Baik, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM